Okey. Hai. Sorry tadi mungkin ada masalah teknikal. So kita sambung part 2. Kita dengar betul-betul luahan Kak Farah macam mana beliau hadapi kesakitan ni dan macam mana beliau berjumpa dengan Aurora Kodenshi. Dan macam tadi beliau share, maybe ni adalah orang kata orang dengar. Okay. Sambung yang tadi. Bila Kak Syam perkenalkan Ina pada saya untuk cerita pasal Aurora ni, saya pun masih lagi skeptikal. Tak nak, betul. Benda lah ni kan. Sebab kita ni dah harung macam-macam kan. Another macam serabutnya macam gitu. Tapi kan, just sebab apa-apa cara pun kita kena keluar dari kesakitan tu. Sebab saya hidup dalam kesakitan tu untuk 2 tahun lebih. Tak mendatangkan apa pun. Okay, yes, dari positive side-nya kita lebih stronger, kita boleh ni. Tapi sebenarnya waktu kita sakit, banyak benda kita tak boleh buat. Tak boleh nak travel. Memanglah sekarang pun dengan COVID tak boleh travel, betul. Tapi dia buat kita banyak benda terbatas. Banyak benda masa yang sebenarnya kita ni tak banyak masa sebenarnya. Okay, bila kita diuji, kita banyak fokus masa, tenaga kita pada benda tu. So, saya sendiri, saya cakap tak apalah, just cuba je. Saya punya cuba pula, bukannya cuba sikit-sikit, terus beli twin set. Terus dengan Ina kan, sebab saya kata, ini setengah dah be my last resort. Dan saya juga terkesan dengan kata-kata Kak Syam, dia cakap, ini ikhtiar kita. Walaupun kata, dah cukup dah ikhtiar ni sebenarnya. Tapi tak apa, sebenarnya ada lagi. Just ikhtiar. Dan Ina explain. Sebenarnya gambar tu pun langsung sebenarnya tak menyentuh sangat saya. Sebenarnya tak menyentuh. Testimoni orang tu pun tak menyentuh sangat. Saya research sendiri cari. Benda ni kan. Okey, ingatlah benda-benda yang macam pelik-pelik ke kan. Tapi saya macam tak apalah. Macam mana pun just try. Just try. What the worst thing can happen kalau you try pun. Macam tu lah untuk saya. So, yes, betul. Dia punya harga bukannya sikit, betul. 4 angka, betul. Sebab saya beli twin set, saya tak mula dengan stokin dulu. Single-single. Tak ada. Sebab orang yang dah lama sakit, dia tak ada benda yang dia nak lain daripada nikmat sihat. Itu saya lah. Saya tak tahu orang lain. Ya? Okey, saya fikir macam ni. Kau labur sikit, kau akan dapat lebih nanti. Bila-bila lagi kita tengah dalam bulan Ramadan. InsyaAllah yakin je benda tu. Kita buat sikit, kita labur, kita bukan labur untuk orang lain. Kita labur untuk diri kita kot. Betul. Kan? Bagi saya lah. Labur untuk diri kita. Apa yang berkira sangat dengan diri sendiri? Diri sendiri dah kerja. 15 tahun dah kerja. Kau tunggang terbalik, kau sakit. Dah offer diri ke Dewan Bedah 4 kali. Dah offer diri masuk ke hospital tu, rumah kedua ya. Rumah kedua saya hospital ya. Bukan rumah kampung ya. Dah 11 kali. Dah kena cucuk berapa kali. Morfin dah berapa kali masuk, menggeletar kan. So apa kata, you just try. Saya cakap pada diri saya. Dan bila try, nak cakap sekarang ke? Cakap sebab cakap sekarang tak sabar tu. Saya dapat sampai, saya macam saya tanya, mana tak sampai lagi ni kan. Sebab masa tu saya dah sakit. Dah 2 hari saya solat atas kerusi. Untuk kami yang sakit tu bukan level yang biasa tu. Tak, yang teruknya adalah terbaring, you kelipkan mata, you solat. Ya, macam mana you sakit pun. Kak Farah pernah melalui. Benarlah. Atas wheelchair pernah, jalan macam orang tua, nampak muda, nampak ceria, bercakap banyak. Pernah jadi orang tua, pegang, mengalahkan nenek. Rasanya kalau lomba dengan nenek saya tu, nenek saya menang. Bukan saya, betul. Terbongkok. Sembahyang sujud, kalau boleh sembahyang duduk antara sujud, anak boleh kena sembahyang. Yes, satu saat saya ingat, solat biasanya saya memang dengan anak-anak, kita akan solat jemaah. Okay? So anak saya akan berada kiri kanan saya untuk tunggu sambut je. Tahiyat akhir tu kadang-kadang akan rebah sebab degilnya nak solat macam biasa. Saya lah. Degilnya saya nak solat. Degilnya saya sebab saya nak juga hidup macam orang lain. Degil. Saya satu benda yang pada diri saya degil. Saya sangat degil. Kalau benda tu susah, lagilah saya nak buat. Kan? So, anak-anak akan sambut. Anak-anak akan, kalau saya kata, sikit pun, dia tahu mama dia sakit, dia akan sedia memegang. Itu support system dari my family. Okay? Jadi bila saya dapat Aurora, memang kerja gila saya buat sebenarnya. Ina punya benda-benda tu semua saya dah tak macam, okay, sekarang ni aku last resort, aku try.
Bila pakai saya dapat pun 4.5, saya pakai pukul 5 tau. Saya beli masa tu stokin. Dia bukan nak promote tau, saya cerita saya punya pengalaman Dia punya legging dia tu, seluar dia tu dah lah, sis sebelum ni tak pernah pakai legging dek. Tertiba kau pergi sarung pula legging. Terkejut sis, macam mana nak pakai terbalik-baliknya Lepas tu pakai top dia dengan dia punya panties. Masa tu complete set kan. Masa tu saya tak boleh nak bend badan saya tau. Saya try lah. Apa aku nak try power sangat suit ni. Suit superwoman ni. Saya panggil suit superwoman lah. Okay. Saya boleh bend. Power sangat ni. Relax. Saya baru pakai tau dalam beberapa minit. Okay, relax. Kau jangan riak sangat. Saya cakap pada diri saya lah. And then saya biasa untuk kami yang sakit ni, yang dah 4 kali operation, maybe orang lain pun banyak kali operation, kita ada pinpoint tau dekat bahagian-bahagian ni, bahagian depan, bahagian belakang. Sekiranya dia tekan pinpoint tempat sakit, titik sakit tu, dia akan merosakkan hari anda. Memang akan sakit, terduduk. Jangan disentuh tempat tersebut. Saya sentuh, kalau tiba-tiba boleh jatuh. Saya okey. Kalau yang tu memang kalau disentuh, jangan sentuh lah tempat tu kan. Saya sentuh. Kalau hidup saya ni harian, kalau setakat 5-6 tu dek, biasa dek, pin score dia dek. Sis ni. Yang tak tahan 9-10. 8-9 dia tekan macam 2-3 je main. Dia ada tau. Dia seolah-olah, saya suka guna ayat ni. Selalu kalau orang tanya macam mana, dialog dia macam ni. Antara dia punya aurora tu dengan kulit adalah, kau sakit tak apa, aku cover kau. Ibarat macam tu. Bukannya langsung terus macam you jadi superwoman ke, you boleh terbang, tembus dinding ke, bukan. Dia macam orang yang dah sakit, dia punya gelombang sakit tu datang, and then dia menjadi penenang. Gitu. Tenang, you relax. So sel otak bersambung, blood circulation bagus. One thing about Aurora, saya kata, I can't live without it. I can't live home without it. Mesti pakai. Saya consume pakai. Saya tak tahu orang lain, tapi saya sampai nak beli lagi. Because of terfikir ni, kalau macam ni tak sempat kering ni, aku nak pakai macam mana ni? Macam tu. Itu saya lah. Okay. Hebatnya testimoni kan, macam mana real testimoni Kak Farah mula hari pertama dan jam pertama, 1 jam pertama tu apabila menyarung masuk WhatsApp tu lepas tu Ina pun ya Allah kata terharunya baca Kak Farah punya tu kan. So excited ni share dengan Ina. Ina boleh buat ni, Ina boleh buat ni, Ina. Aku tak pernah kata orang seteruk ni lah, tapi macam Ina boleh buat ni. Dia excited tau. Kita pernah sakit. Betul. And then sakit yang lama. Itu yang sebenarnya sakit yang lama. Okey. So tadi dah cakap testimoni pakai, apa rasa now sekarang dah 4 hari. Apa yang Kak Farah rasa lagi yang kelainan dan rasa orang kata keajaiban dengan izin Allah, sarung Aurora Korensi ni dengan kesihatan yang Kak Farah alami selama 3 tahun kan? Lama tu 3 tahun tu. Boleh tak share sikit? Okey. Dia macam ni. Dia bukan tujuan nak promote barang. Saya tak suka promote barang. Tapi ini datang dari hati saya. Saya pernah sihat. Orang kata mencapai zaman kegemilangan lah on top. You buat semua benda very good. And then tiba-tiba Allah uji. Seketika dalam 2 tahun lebih, almost nak masuk 2 bulan 12 ni dah 3 tahun. Banyak benda berlaku pada dalam hidup saya. Nombor 1, saya kenal siapa lawan, siapa kawan. Yang kedua, saya fikir mungkin ada dosa saya, jadi Allah nak cuci dosa saya. Tetapi kita banyak hilang momen berharga bersama keluarga. Kita juga, saya sendiri jadi pemarah dengan anak-anak. Kesian diorang. Saya macam fikir apa yang aku dah buat. Kan? Apa yang aku dah buat pada diri aku. Kan? Memanglah kita akan macam kenapa Allah uji aku? Dialog saya bukan macam tu. Dialog saya, apa aku dah buat pada diri aku, apa yang aku nak buktikan pada orang sangat. Kan, sampai aku korbankan diri aku sendiri sakit. Hidup dalam kesakitan Ina tak senang. Tak senang. Dia macam orang pandang rendah pada kita, orang ingat kita tipu. Orang rasa macam kita saja-saja tak nak buat kerja. Orang dah tak pandang semua tu. Jadi, pada saya lah untuk anda semua, jangan berkira dengan kesihatan anda. Andai paksa anda
yakinlah berkorban sesuatu, anda akan dapat sesuatu. Ibaratnya air. Air tak akan masak, air panas. You nak minum buat air teh and so on, nanti berbuka. Dia tak akan masak kalau tidak dikenakan tekanan yang tinggi, iaitu masak. Kena berkorban. Dia perlu dipanaskan air itu. So sama juga dengan benda yang Ina cakap ni, apa yang saya pakai sekarang. Saya sedang memakai complete set. Tu saya tanya Ina ada tak selimut? Betul, saya nak tidur dengan benda tu. Sepentingnya sihat. Bila sihat, banyak benda. Saya pasti dekat luar sana adalah seorang ibu. You ada anak-anak kan? Bila anak-anak pergi exam kan? Saya, masa anak saya UPS, saya teman dalam keadaan dalam kereta. Hari pertama anak saya exam, saya satu langkah dengan linangan air mata, sebab kita nak temankan dia, kita nak dia nampak kita, dia nak kita support dia. Tapi orang lain mungkin dah cepat sampai, kita lambat nak sampai. Tapi macam mana nak cakap, banyak benda yang saya miss sebenarnya. Bila kita dah sakit. Kita sakit, betul. Jangan simpan sakit anda. Anda simpan sakit, anda yang rugi. Jangan simpan. Saya sendiri pun yang skeptikal maksud tak percaya langsung benda-benda. Saya ni KKM tegar, saya cakap betul. KKM tegar. Benda ni pun saya tak percaya. Sampai saya kata, try je lah. Sebab saya dah pergi jumpa ustaz, saya dah kena urut, saya dah ke Dewan Bedah. Anda cakap kat saya mana tempat saya tak pergi? Cuba cerita. Beratus ribu lah. Oi, banyak. Sekali operation dah 20,000. Kan? Dah 20,000. So saya nak tanya. 4 kali operation. Ya. Bukan best tau duduk dalam bilik tu kan. Dengan lagi tangan saya yang kecil, comel ni, kena guna tube kanak-kanak. Bukan best tau. Anda suka ke kena cucuk? Tak suka. Saya pun tak suka. Walaupun saya kerja di hospital, saya tak suka. Tapi saya suka tengok orang kena cucuk. Macam tu. Kan? Saya sangat suka. Kalau saya bagian mata tu, saya sangat suka pegang budak-budak bekas kita nak merawat dia. Kan? Mak ayah tak tahan, duduk luar. Biar saya kerjakan anak. Ibarat macam tu lah kan. Sebab kita nak rawat. Betul. Tapi bila sendiri ini, saya sendiri, sampai saya 15 tahun dalam government sector, and then because of saya punya sakit, saya undur diri because of my sakit. Tapi tak apa, Allah buka rezeki lain untuk saya, sebab saya tak pernah henti usaha. Macam tu. So Aulora memang membantu saya. Tak usah kata tim saya terkejut, family saya terkejut, mak saya terkejut. Dan berjalan ni, mak saya cakap macam ni bahaya ni kalau saya sihat. Dia lupa dunia, betul. Sebab dia macam ibarat balas dendam tau. 2 tahun setengah punya dendam terbalas lah lepas ni. Macam gitu. Okay? Lepas tu tak ada yang lupa, yang Kak Farah masa tengah buat diagnose tu kan, sleepy semua tu, tiba-tiba macam diagnose kena apa? Betul, cancer. Otak. Bayangkan dek, macam ni. Kita dah tengah sakit, buat brain, sebab saya ada slurry and blurred speech. Saya ni bercakap, saya suka bercakap. Tapi sebenarnya saya sakit, saya tak boleh bercakap macam ni. Kalau saya nak cakap, saya nak makan, saya kena, saya tak tahu next word tu apa. Itu saya. Allah uji dari segi, dia tarik kepetahan saya bercakap. Saya memang banyak mulut, saya memang suka bercakap. Bila diberitahu daripada CT brain tu, ambil MRI brain tu, saya ada kanser otak. Ya Allah, lagilah bagai jatuh ditimpa tangga. Lepas tu dimasuk bulut buaya. Saya tambahlah peribahasa tu ya. Ibaratnya macam tu tau. So kita ni mati-mati percaya, aku akan mati, aku mati. Tu je zikir. Kalau bulan puasa tu Allah kabulkan doa, betul-betul jadi. Nasib baik bukan bulan puasa masa tu. Kan? So bayangkan peram sakit. Saya peram sakit bertahun-tahun, kau tak dapat apa. Duduklah kau dengan go to one corner and die. Ibarat macam cikgu saya cakap, kalau kita ni, kita ada dua, memilih selesa dalam sakit atau memilih selesa dalam sihat. Itu sis punya pendapat sendiri. Kalau tak, you go one corner and then die there. Something like that. Okay? Kalau macam tu, Kak Farah, apa saranan Kak Farah untuk orang di luar sana, ataupun pesanan lah, sebelum kita menamatkan kita punya FB Live hari ni,
setelah Kak Farah share perkongsian tadi, testimoni tadi, so apa saranan ataupun pesanan Kak Farah lah untuk yang tengah mengalami sakit, yang sebelum sakit, ataupun yang ada pandangan yang negatif kan, tentang orang kata mencari ikhtiar untuk pulih ataupun untuk kesihatan lah. Apa saranan tu? Jadi orang sakit tak best. Jadi orang sakit memang adalah satu kegagalan. Macam mana kita buat sihat depan orang pun, at the end of the day kita juga yang menanggung. Okay? Siapa-siapa yang skeptikal, yang negatif macam saya dulu kan, macam ni lah. Sebenarnya sebelum ni saya ada satu produk yang orang recommend untuk pakai. Dia 3 kali ganda lebih lagi dari Aulora. Betul. Dan saya nyaris nak beli. Okey. Tapi mungkin Allah tak gerakkan hati saya untuk benda tu kot, saya rasa. Okey. This is not about money. Okey. Kalau anda rasa tak boleh, saya tak boleh beli. Nanti saya tak boleh beli ataupun saya tak boleh cari benda tu, nanti habis. Saya nak tanya, anda boleh kerja ke dalam sakit? Okeylah, katakanlah macam saya contohnya. Saya government servant dulu dalam MC contoh kan. Tak apalah gaji berbayar. Soalan, berkat ke? Berkat bagi saya penting untuk saya. Sebab saya tak nak anak saya jadi tak baik nanti. Ya. So, andai kata memang anda dah lama sakit, carilah ikhtiar. Dah pergi, dah jumpa segala benda, tak jadi. Why not you just try? Try simple step pun saya rasa okey dengan stokin kot, saya rasa. Saya rasa stokin. And then, slowly pergi ke atas. Mungkin cakap, kau boleh lah sembang kencang. Adik, adik tak tahu gua punya sakit berapa tahun, 2 tahun lebih tu. Saya tak tahu macam mana orang boleh menahan sakit berpuluh tahun. Saya macam cannot brain cakap, muda lagi nak buat kerja banyak lagi. Amalan nak cari, dik. Kan, sakit boleh cari tak? Tak boleh. Kau zikir je lah seorang-seorang kat situ. Betul. Saya pernah dengar ustaz kata, solat biasa, position biasa dengan tidur lain. Pahala dia tak sama. Peratusan dia. Kita ni umur makin meningkat. Sihatnya makin menurun. Agak-agaknya, macam mana? Kan? Pada saya, kalau rasa macam anda percaya pada suplemen untuk memulihkan anda, terpulang pada anda. Kalau anda dah consume 2 tahun tak jadi apa-apa, baiklah move on dek. Macam gitu kan. Try dengan something yang stokin dulu ke, benda yang low ni. Macam saya, because of saya career woman, saya ada banyak benda. Saya ada anak-anak team nak jaga. Saya ada team saya 7 orang nak jaga. Saya nak kembangkan lagi apa yang saya buat sekarang. Saya nak bagi manfaat pada ramai orang lagi. Saya tak ada masa nak sakit dek. Macam tu. Saya tak ada masa nak pukul sakit. Kalau dalam sakit pun saya melawan untuk anak-anak tim saya. Saya tak ada buat dropship ya, saya ada buat bisnes je. Jangan join dropship saya, tak ada. Saya optometrist, saya clinical optometrist. Okay. So, you nak fikir siapa lagi? Family ada, anak-anak tim ada, mak ayah ada. You semua ada tanggungjawab masing-masing kan? Betul. Kalau tak, negatif, dia akan ada rejection, ada acceptance. Kalau yang rejection kurang-kurang, hang simpan sendiri boleh tak? Janganlah duk pi kat orang lain. Orang lain punya sakit, hang tak tahu pun banyak mana dia punya sakit. Dah masuk kedah pula dah. Tak pasal. Kan? Jadi saya rasa better anda mulakan sekarang, try dengan yang basic dulu. Tapi janganlah ingat sarung-sarung stokin dah boleh terbang, kepak jadi panjang. Janganlah macam gitu. Macam saya, kenapa segeranya saya, because of, saya dah main sakit lama tau. Saya terus ambil satu suit terus sebab saya nak cepat sihat. Tak ada masa dah. Bagi saya lah. Saya tak tahu orang lain. Sebab apa, dah puas dah masuk bilik OT, Allah, dah cocok saraf kan. Bilik OT tu masuk sebab matikan saraf. Matikan saraf je, bukannya dibetulkan tulang menjadi straight. Tulang saya memang straight alhamdulillah. Degenerative disc ni adalah dia punya tulang tu kan dia tebal ya, dia makin menipis dan dia crack. Dan kita ni kerja hari-hari. Saya memang aktif orangnya, memang. Bukan saya je, orang lain pun sama. Takkanlah kita nak pergi sekolah anak bawa 10 km per hour. Pukul berapa nak sampai dek? Itu nombor 1. Lepas tu kalau anak tengok kita tak sihat, diorang akan demotivated. Anak-anak saya pernah menangis. Dan ini momen yang saya tak boleh nak lupa. Bila anak perempuan saya yang berumur darjah 5, 11 tahun, dia tengok saya begitu sakit. Dia melihat sendiri macam mana. Dia sambut, dia yang pimpin tangan mak dia. Tukarlah tulang belakang Syasha dengan mama.
Momen tu saya macam ya Allah. Kita kan patut jadi role model anak-anak, tapi kita sakit. You rasa? You rasa macam mana? Kan kita tak mampu jadi contoh pada anak-anak. Kita nak the best untuk anak-anak. Baik jadi the best untuk anak-anak daripada the best untuk orang lain. Pada saya lah kan. You tak payah nak please orang lain. You please yourself. You please yourself. So, tapi janganlah hurt the other people. No. You please yourself. Kan? Especially your anak-anak. Saya nak serve pada family. Saya nak serve pada anak-anak saya. Saya nak serve pada anak-anak tim saya. Lagi ramai kita boleh bagi manfaat bila kita sihat. Banyak lagi idea kita boleh buat. Banyak benda lagi Allah bagi tangan, kaki. Saya selalu tengok kita punya selebriti Syukur Ibrahim. Ya Allah, kalau saya down dulu, saya selalu tengok dia. Dia dengan kekurangan dia macam tu, tapi dia selalu okey. Saya ni ada semua, tapi saya memilih untuk sakit. Memang saya bodoh lah. Saya rasa lah. Itu saya tak cakap orang lain, saya. Jadi, bila saya dapat benda ni, macam even saya nak beli lagi another set. Orang kata, oi kayanya dia. Anda tak tahu apa yang saya korbankan untuk dapat apa yang saya ada sekarang. Sis, jangan main-main. Jangan main-main. Saya korbankan macam-macam. Saya kerja 7 hari seminggu, 24 hours untuk pastikan saya dapat apa yang saya nak. So, I deserve to get what I want. Sebab jangan tengok kita dah selesa dekat atas, wah kayalah dia macam-macam. Anda tak pernah tahu macam mana kita dibaham oleh buaya, dikejar oleh jerum, macam-macam naik turun kita dalam hidup. Okey, untuk kalau yang tak berkemampuan contohnya, boleh start dengan stokin je dulu. Pada saya lah. Sebab stokin. Kalau ada lagi bawah, start yang tu. Kalau boleh pegang, peganglah. Kotnya. Saya tak tahu. Saya tak tahu orang lain. Untuk saya sangat penting saya nak beli lagi twin set. Saya perlukan ni. Macam saya cakap, I can't live without it. Because sangat penting untuk saya sihat. Anak-anak tim saya pun akan demotivated. Kalau tengok saya macam tu. Cukuplah 3 tahun dah. Oh, cukuplah. Masa yang dah terbuang cukup. Bye. Bye pain. Macam gitu kalau saya boleh cakap lah. Okey. Banyak pula cakap. Naina ambil balik. Okey. Terima kasih Kak Farah dengan perkongsian testimoni Kak Farah hari ini. Dan dengan orang kata setiap hari ataupun setiap masa kita orang berjumpa, mendapat tu lain-lain testimoni, orang kata lain-lain luahan, tapi yang ni betul-betul ikhlas dari hati Kak Farah, start daripada mula hari pakai sampai ke hari ni. Alhamdulillah ya Allah, kita orang pun syukur, sangat suka sangat-sangat sebab benda ni menjadi satu asbab untuk Kak Farah pulih. Sebelum ni Kak Farah dah survive selama 3 tahun 3 tahun mengidap sakit kan. Sebab tu yang caption tu ya Allah kata tu makan tu bernasikan celebrate berlaukkan lirika, kan berumah tangga kan hospital kan. Berumah tangga kan hospital. Celebrate dengan Serika tu memang orang kata painkiller yang paling ada lagi Akoxia pun tinggi juga sebenarnya, tapi saya dah biasa main, dah telan banyak-banyak kan tu beratus biji. So macam main yang lagi tinggi pun macam bye, don't know, tak ada benda. Sakit yang hadapinya tak dapat bayangkan macam mana, hanya air mata saja yang mengalir. Kita je yang tahu macam mana. Ya Allah. Mula-mula jumpa Kak Farah tadi, hari ni saja pagi ni dah berapa kali dah kita mengalir air mata. Kan sebab memang betul-betul bila dia bercerita tu secara automatik turun air mata kan. Ya Allah, syukur sangat-sangat sebab juga boleh share dengan orang. Okay. Jadi asbab siapa-siapa yang dengar. Ya. So dapatlah sikit, tak banyak pun sikit. Ya, so, sedikit pahala untuk keluar dari pain. Ya, dari sakit tu kan. Jangan simpanlah lama-lama, rugilah. Kan. Saya rasalah rugi masa macam Kak Farah kata tadi kan. Rugi masa tenaga. Banyak momen-momen kita bersama tu. Orang lain boleh naik macam buat macam-macam, kita duduk melepek tengok aje. Ya, betul-betul. Okey. So sampai kat sini saja kita punya FB live. Okey, terima kasih Kak Farah. Kak Farah start daripada hari pertama tak habis-habis lagi berterima kasih kan kepada kita orang yang memperkenalkan pasal Kak T, Kak Syam, especially Kak Syam pasal Aurora Convention ni kan. Kenapun kata terima kasih juga Kak Farah sebab bagi peluang dan bagi chance untuk try untuk
cuba menyarung Aurora Kodenshi ni. Terima kasih sangat-sangat. Okey, jadi dengan itu kita akhiri dengan kita punya FB Live. Yang buruk datangnya daripada saya, hanya yang indah-indah yang baik tu hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. So sekian semua, terima kasih. Selamat berbuka puasa nanti. Salam Ramadan.